亲爱的弟兄姐妹平安， Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 仅代表新加坡神学院跟大家来问候。 Perkenankan saya menyampaikan salam dari SBC Singapura. 非常感恩有这样的一个宝贵的机会来认识大家，来服侍大家。 Sungguh bersyukur punya kesempatan begitu baik, saya boleh mengenal saudara, boleh melayani saudara. 更是非常感恩能够在这边能够用神的话语来彼此的学习跟勉励。 Dan lebih lagi bersyukur melalui tempat ini saya boleh meng-sharingkan firman Tuhan, kita boleh saling menguatkan. 能够跟大家一起的来敬拜看到诗班的一个的线上让我们进入到对神的一个的敬拜。 Boleh kita beribadah bersama-sama, kita melihat bahwa paduan suara memimpin kita masuk dalam penyembahan. 今天我们进入了所谓的这个受难周。 Dan minggu ini kita masuki minggu kesengsaraan Tuhan. 让我们能够一同的来学习谦卑像基督。 Biarlah kita boleh belajar bersama-sama, kita merendahkan diri seperti Yesus. 我们今天会从这三段，会从这三个角度来学习如何的来学习像基督这样的谦卑。 Saudara, kita akan dari 3 aspek kita mau belajar bagaimana merendahkan diri seperti Yesus. 我想这段的经文我们都非常的熟悉了， Saya percaya saudara, perikop ini kita sudah sangat kenal sekali. 所以今天会从这三个动词来跟大家来分享。 Maka hari ini melalui 3 kata kerja ini kita bersama-sama kita meng-sharingkan. 一个是耶稣基督他认为， Pertama adalah bahwa Yesus Kristus itu dia menganggap. 第二是他倒空， Dan kedua adalah dia mengosongkan diri. 第三是他降卑。 Yang ketiga adalah dia merendahkan diri. 像这样的一个的图画的表达， Dengan gambar yang demikian. 因为这三个动词是有先后次序的。 Karena ketiga kata kerja itu dia ada satu skala, yang mana dulu, yang mana belakangan. 我们很多时候谦卑不下来， Dan kita seringkali kita tidak bisa merendahkan hati kita. 特别是保罗在前面的几节说，要看别人比自己强，我们没办法这样看。 Dan khusus Paulus dalam ayat sebelum mengatakan hendaknya kita melihat orang lain itu lebih daripada kita. Kita sulit untuk melihat dengan demikian. 我们很多时候真的是谦卑不下来， Seringkali kita tidak bisa merendahkan diri kita. 很多时候是因为我们忘记了这个的先后次序。 Dan seringkali kita melupakan skala daripada urutan ini. 保罗要我们不要顾自己的事，要顾别人的事情。 Dan Paulus ingat pada kita, biar kita jangan hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. 但是我们常常先看自己的需要， Tetapi kita seringkali kita terlebih dahulu melihat kebutuhan kepentingan kita sendiri. 我们谦卑不下来， Kita tidak bisa merendahkan hati. 因为我们的顺序我们调转过来了。 Karena urutan kita itu kita tidak tepat. 我们直接跳到最后一层，要降卑。 Dan kita langsung pada tahapan yang terakhir kita mau merendahkan hati. 但是忘记了真正的核心是要先认为。 Dan kita lupa inti yang sebetulnya adalah kita harus menganggap. 腓立比教会面对教会不和的这样的一个问题， Dan jemaat Filipi menghadapi satu problem, yaitu mereka tidak bisa rukun. 我想有人在的地方就会有不和睦。 Saudara, saya rasa di mana ada orang ada itu, maka di sana tidak ada kerukunan. 不单是腓立比教会， Bukan hanya jemaat di Filipi. 我想自古以来都是这样。 Dari dulu sampai sekarang itu tetap begitu. 不单是教会，连我们的家庭也是这样。 Bukan hanya gereja demikian, tapi keluarga kita juga sama demikian. 我们所在的场合有人的地方就会有不和睦， Di tempat di mana orang itu ada itu, maka di sana terjadi ketidakrukunan. 可能会有许多的争吵。 Mungkin ada terjadi berbanyak keributan. 所以保罗劝勉我们要学习像基督这样的谦卑。 Maka Paulus nasihat kepada kita, biarlah kita merendahkan hati kita seperti Kristus demikian. 但是要谦卑，不要忘记这三个动词的先后次序。 Tetapi waktu kita merendahkan diri, jangan kita lupa akan ketiga kata kerja urutannya ini. 首先，保罗提到耶稣基督，他认为 Dan pertama bahwa Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus dia menganggap 他本有神的形象， yang tadinya dia itu punya rupa seperti seorang Allah. 但他认为不与神同等是要紧抓无 Tapi 放 dia 的。 tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 认为呢，是在于这个的内心的事情。 Menganggap itu adalah persoalan isi hati.
是你所想的东西， adalah sesuatu yang engkau pikirkan, engkau bayangkan. 是我们的心思的问题。 Adalah perkara pikiran hati kita. 所以保罗说，要以基督的心为心。 Maka Paulus mengatakan hendaknya kita menjaga hati Kristus menjadi hati kita. 这个的心是认为不需要与神的同等，是紧抓不放的。 Dan hati itu adalah dia tidak menganggap kesan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yang tidak dilepaskan. 耶稣原本就是神， Dan Yesus sendiri itu adalah Tuhan. 他不认为这个的身份是他必须要抓住不可以放的。 Dan dia menganggap bahwa status itu harus dia pegang, dia pertahankan, tidak dia lepaskan. 当我们每次思考这段经文的时候， Dan waktu kita setiap kali kita merenungkan ayat ini, 我们很多时候把讨论放在一些很重大的神学的字眼， dan seringkali kita menjadikan itu sampai satu diskusi teologias yang begitu mendalam. 比如说什么是神的形象，什么是与神同等， Misalkan apa itu rupa Allah, apa itu kesetaraan dengan Allah, 什么是倒空自己，什么是奴仆的形象等等。 apa itu mengosongkan diri, apa itu rupa seorang hamba dan sebagainya. 这些固然都是非常重要的神学讨论， Dan semua itu tentu saja merupakan satu diskusi teologi yang penting. 因为理解错误了就会变成异端。 Karena kalau pengertian kita salah akan menjadi sesat. 但我们往往忽略了一个更重要的观点， Tetapi seringkali kita sudah mengabaikan satu hal yang jauh lebih penting, 就是基督的心。 yaitu hati daripada Kristus. 心就是真实的你， Hati itu adalah engkau yang sejati. 就像马太福音这边所说的，心里所充满的，口里就说出来了。 Seperti yang kata dalam Injil Matius itu dikatakan, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. 原来你所想的是什么东西，你外在就会表现出来。 Rupanya apa yang kau bayangkan itu maka akan ditunjukkan secara lahiriah. 你外在的表现代表了你就是怎么样的一个人。 Pernyataan identitas engkau di luar itu sudah mewakili engkau adalah pribadi yang bagaimana. 我们更熟悉的是箴言4章23节， Dan yang kita lebih kenal itu adalah Amsal itu pasal 4 ayat ke-23. 要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出来的。 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 所以你的内心、你的思想是如何呢？是非常重要的。 Maka isi hatimu bagaimana, pemikiranmu bagaimana itu sangat penting. 你想想看，你如何？通常你的第一个反应是什么？ Engkau membayangkan seringkali itu bagaimana respon reaksi saudara pertama bagaimana? 当你被吓到的时候， Waktu engkau dikagetin, 突然间有人吓你的时候， dan waktu ada yang mengkagetin kamu, 你的第一个反应是什么？ bagaimana reaksi saudara yang pertama? 你们说“Hosana”赞美神的有没 Engkau 有？ mengatakan Hosana puji Tuhan, ada yang begitu? 应该没有哈， Harusnya tidak. 可能就像骂人了哈。 Mungkin kita langsung marah orang itu. 哎，你干嘛这样？ Kamu mengapa begitu? 那这就是你的心， Dan itulah hatimu. 这就是你的里面， Itulah di dalam dirimu. 不是一个敬拜的心， Bukan satu hati yang menyembah, 不是一个感恩的心， bukan satu hati yang bersyukur, 而是还有很多骂人的心。 tetapi masih punya satu hati yang memarahi orang. 你的反应， Reaksi responmu, 你所说出来的， apa yang engkau ucapkan, engkau katakan, 因为是你平时所想的， karena yang biasa engkau pikirkan. 所以认为就是我们的思想，是我们的价值观。 Maka menganggap itu adalah pemikiran kita, konsep nilai kita. 我们所有的判断，所有的行事为人， Semua keputusan kita, semua perilaku kepribadian kita, 都是出自这个字，你所认为的。 maka semua muncul daripada kalimat itu engkau menganggap. 我们所认为的是什么，就会主导我们去做什么行为。 Maka apa yang kita anggap itu akan menuntun kita untuk melakukan hal itu. 我想我们都很喜欢吃榴莲，是吗？ Saya rasa kita suka makan durian. 我们都非常喜欢吃榴莲， Kita suka makan durian 因为是我们从小被培养出来的。 karena dari kecil kita sudah dibina 我们认为榴莲是好吃的， dan kita menganggap durian itu makanan yang enak. 我就不问谁不爱吃榴莲了 Maka 啊。 saya tidak akan tanya siapa yang suka makan durian. 我在印尼的时候，我从来
不觉得有人不爱吃榴莲。 Dan waktu saya di Indonesia, saya tidak menganggap ada orang yang tidak suka makan durian. 后来我到了台湾，我才知道 Dan waktu saya sampai ke Taiwan, saya baru tahu. 原来不爱吃榴莲的人大有人在 Dan rupanya orang yang tidak suka makan durian itu banyak juga. 他们说臭得要命， Mereka mengatakan bau sekali. 我就笑他们。 Dan lalu saya tertawakan 哎 mereka. 呀，榴莲这么香，怎么会臭呢？ Durian itu demikian wangi, mengapa kamu mengatakan itu bau? 这么好吃，你们一定要尝一尝。 Dan begitu enak dimakan, kalian harus coba. 好了，他们就反过来问我 Lalu mereka berbalik bertanya pada saya. 啊，你来吃臭豆腐？ Dan coba kamu datang itu chow tofu itu. 我说，哎呀，臭豆腐这么臭，怎么吃？ Chow tofu itu begitu bau, bagaimana saya bisa makan? 那这就是我们所认为的， Dan itu yang kita anggap. 因为我们已经假定这是臭的，我们不要吃它。 Karena kita sudah menganggap itu adalah salah dan kita tidak mau. 我从小被培养榴莲是香的，所以我喜欢吃。 Dan saya sejak kecil diajarin bahwa durian itu wangi dan maka saya suka makannya. 后来你在台湾生活几年，你不吃臭豆腐不行啊。 Dan kemudian saya kehidupan berapa tahun di Taiwan tidak makan tahu busuk itu juga tidak bisa. 所以我就调整我的心理障碍， Maka menata hambatan rintangan di dalam hati saya. 慢慢的去调整它， Bagaimana saya menatanya 让我认为吃臭豆腐是好吃的 sehingga saya menganggap itu makan chow tofu itu sesuatu makanan yang enak. 啊。现在我真的很爱吃臭豆腐了， Sekarang saya suka senang makan chow tofu itu 因为我的思想改变了。 karena pemikiran saya sudah berubah. 我们不能逼一个人，你就要有行为要吃， Dan kita tidak bisa maksa seorang itu harus satu perbuatan engkau harus makan 除非他的思想改变了。 kecuali pemikirannya itu berubah. 亲爱的弟兄姐妹，这是一个心意更新的问题。 Saudara, itu adalah suatu transformasi dalam hati dan pikiran. 我们要改变的，首先不是我们外在的行为， Dan yang kita mau rubah itu bukan perbuatan lahiriah kita dulu, 我们要学习改变的，首先是我们内在的思想跟价值观。 tetapi yang mau kita rubah itu adalah satu konsep nilai dan pemikiran internal kita. 当我们的心改变了， Dan waktu hati kita sudah 当 berubah, 我们的价值观改变了，想法改变了， waktu konsep nilai pola pikir kita sudah berubah, 自然就会有行为出来。 maka secara otomatis akan perbuatan itu muncul. 那么可以如何改变我们的心呢？ Lalu bagaimana kita bisa merubah hati kita? 我这边用一个字眼哈，叫做重新教育。 Yaitu dengan saya satu istilah kita mengedukasi kembali. 就像我们教导比如我们给孩子一包糖果这样， Seperti kita kasih seorang anak satu permen, 这个小孩子就会抓住了，不要放了， maka 对吗？ anak itu akan terus pegang, dia tidak mau lepaskan. 跟他开玩笑，你给我1粒，他就不要， Dan 他就 kita 不要。 canda, kamu kasih saya sebiji, dia tidak mau. 所以我们慢慢要去引导他， Maka pelan-pelan kita menuntun dia. 可能一次又一次的让他学习去分享， Dan mungkin sekali demi sekali supaya dia belajar bagaimana meng-sharingkan. 让他学习之后，他分享之后呢，他也没有少太多， Dan waktu dia belajar bagaimana membagikan, dia juga tidak berkurang banyak. 让他学习分享之后，看到人家得到糖果的那个的喜乐， Dan dia belajar bagaimana kita dia membagikan, orang lain mendapatkan permen itu begitu sukacita. 他慢慢就可以培养起一个分享的这个的喜 Dia 乐。 pelan-pelan itu membina satu kebiasaan bagaimana dia sharing, dia membagikan pada sesama. 思维的改变需要慢慢的去学习跟培养。 Maka pemikiran di dalam hati kita itu transformasi perlu dengan pelan-pelan kita bina. 那么保罗他就在腓立比书2章的3到4节告诉了我们一些的原则。 Maka Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 bicara pada kita berapa prinsip. 在思维上我们要改变的话呢，我们在这几个原则先学习。 Maka dalam pemikiran kita kalau mau kita berubah, maka berapa prinsip harus kita rubah. 保罗提到，凡事不可自私自利，不可贪图虚荣。 Dan Paulus mengatakan bahwa hendaknya kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 我想这句话的意思是非常简单、非常清楚的。 Saudara, kalimat itu maknanya artinya sangat sederhana dan jelas sekali. 有些人为了自私而去争取一些的东西， Ada orang karena egois maka dia bagaimana menjuang memperoleh hal itu. 因为自私而甚至不择手段。 Karena egois bahkan dia melakukan dengan cara-cara yang tidak benar. 他得到了，他以为他很开心， Dan dia sudah peroleh, dia merasa dia begitu senang. 但其实都是虚荣。 Tetapi semua itu adalah sesuatu yang sia-sia. 保罗说，只要存心谦卑， Paulus mengatakan hendaknya kita dengan rendah hati,
看别人比自己强。 Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 哇，这个非常的不容易， Dan ini sangat tidak gampang. 就是不要觉得自己有什么了不起， Yaitu jangan menganggap diri kita ini ada luar biasa. 不要把自己放得这么大。 Dan jangan kita melihat diri kita terlalu besar. 第三，保罗说，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Dan ketiga, Paulus mengatakan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. 就是不要一直只看到自己、自己、自己。 Yaitu jangan terus melihat dirimu sendiri. 所以这是自私、自大、自利的思维。 Baik itu adalah satu pemikiran kita egois, kita memegahkan diri, kita membesarkan diri, kita mencari kepentingan diri sendiri. 只会带来争吵， Dan hanya akan mendatangkan satu keributan. 即便争取到了，都是虚荣的，都是不光彩的。 Dan bahkan ketika kita sudah bagaimana kita berusaha memperoleh, itu ada satu pujian yang sia-sia, yang tidak menarik. 亲爱的弟兄姐妹，让我们想想看， Saudara, marilah kita coba bayangkan. 你上一次争吵 Dan 的 engkau 时候， hitung ketika engkau beribut dengan seseorang, 是不是出于自私、自大、自利？ apakah muncul karena engkau egois, engkau memegahkan diri, engkau mencari kepentingan sendiri. 不论是教会也好，家里也好，工作场合也好，朋友之间也好， Baik dalam lingkungan gereja, keluarga, tempat kerja kita, di sesama teman-teman kita. 求主帮助我们 Kiranya Tuhan tolong kita 改变我们的思维。 merubah akan konsep pemikiran kita. 当有不同的意见的时候，让我们不自私、不自大、不自利。 Ketika ada pendapat yang berbeda, biarlah kita tidak ego, kita tidak membesarkan diri, kita tidak mencari kepentingan sendiri. 当我们面对一些意见不同的时候， Dan ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, 先想想看，是不是自己的意见只是个人的想法？ coba kita membayangkan diri bahwa apakah pendapat kita itu hanya satu pemikiran pribadi kita. 甚至是不是只是个人的野心而已？ Dan bahkan mungkin itu ada satu ambisi pribadi kita saja. 当有意见不同的时候， Ketika ada satu perbedaan pendapat, 我们先听听别人说完， maka kita terlebih mendengar orang lain itu bagaimana dia menjelaskan sampai selesai. 不要一味的去否定别人。 Dan jangan kita terus bagaimana kita menyangka membantah orang itu. 当我们看到意见不合的时候， Dan ketika kita melihat pendapat itu tidak sama, 先多为他人着想， dan terlebih dahulu kita memikirkan untuk kepentingan mereka, 看是不是他比自己更有这个的需要， dan melihat apakah dia jauh lebih membutuhkan daripada saya. 这样我们就可以不断的去训练自己的思维。 Dengan begitu kita bisa terus melatih pemikiran kita. 因为耶稣的心思就是这样的心思， Karena hati pikiran Yesus ada hati pikiran yang demikian. 他不自私， Dia tidak egois, 他没有把自己让自己躲在天堂的荣耀里面， dan 他 dia 没有， tidak menyembunyikan dirinya itu di surga yang mulia itu. 他也不自大， Dia juga tidak membesarkan diri. 他没有一直认为自己是高高在上的。 Dia tidak menganggap dirinya itu jauh tinggi di atas. 这让我想到诗篇138篇， Sehingga membuat saya ingat akan Mazmur 138. 他说：“耶和华虽然高高在上， Maka dikatakan sekalipun Tuhan itu jauh tinggi di atas langit, 但却卑微观看世人的需要。 tetapi dia merendahkan hatinya, dia melihat kebutuhan umat manusia. 他就是这样的一位神， Dia adalah Tuhan yang demikian. 他也不自利， Dia juga tidak memegahkan diri. 他不顾自己的舒适 Dia 感， tidak juga tidak mementingkan kepentingan sendiri. 他乃看到罪人更有需要， Tetapi dia lihat bahwa manusia berdosa jauh lebih membutuhkan. 所以他才来到世上为我们死在十字架 Maka 上。 dia baru datang ke dalam dunia demi kita mati di atas kayu salib. 这是耶稣的心思， Itulah hati dan pikiran 所 Yesus. 以他不认为他的神性是要紧抓不放。 Maka dia menganggap bahwa kesetaraan dia dengan Allah sesuatu yang harus dia 接着 pertahankan. 才能够来谈所谓的倒空自己。 Maka selanjutnya dia baru bisa membicarakan bagaimana dia mengosongkan diri. 当我们思维改变了，我们才能够来到第二个阶段，倒空自己。 Dan ketika pemikiran kita sudah berubah, maka kita baru bisa masuk dalam tahapan kedua, yaitu mengosongkan diri. 这边说他取了奴仆的形象，成为人的样式，以人的样子出现。 Dikatakan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 也就是所谓的耶稣，他道成肉身。 Artinya bahwa Yesus itu firman sudah menjadi daging.
那当我们提到这个倒空，我们就要非常的小心。 Dan waktu kita bicarakan mengosongkan diri itu kita harus sangat hati-hati. 耶稣的倒空不是倒空他的神性， Dan Yesus mengosongkan diri itu bukan mengosongkan sifat ilahinya. 不然的话，道成肉身的耶稣就不是神人二性了。 Dan kalau tidak maka Yesus mengosongkan diri itu dia bukan lagi punya sifat ilahi dan sifat manusia. 这倒空也不是倒空他部分的神性， Dan mengosongkan diri juga bukan mengosongkan sebagian daripada sifat ilahinya. 这样的话，耶稣就不是100%的人神，100%的 Dengan 人 demikian 了。 Yesus bukan 100% adalah Tuhan, 100% adalah manusia. 他倒空的不是什么东西， Dan dia mengosongkan diri itu bukan sesuatu. 他倒空的是他的己， Yang mengosongkan diri itu adalah dirinya sendiri. 是他的神的这个的己，他倒空，他放下。 Adalah si Tuhannya sendiri. Dia kosongkan diri, dia lepaskan. 最大的问题就出现这个的己， Maka masalah muncul pada dirinya sendiri. 我们的己很多时候就太大了。 Diri kita sendiri seringkali terlalu besar. 但是耶稣愿意放下他的己， Tapi Yesus rela menanggalkan dirinya sendiri. 放下他的权利。 Menanggalkan akan haknya. 保罗用了3个字眼来描述， Dan Paulus dengan 3 kata itu untuk menggambarkan. 取了奴仆的形象，成为人的样式， Dan 以及 mengambil 人的样子出现。 mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 虽然这3个描述它的意义应该是一样的， Dan sekalipun ketiga gambaran itu maknanya itu adalah sama, 但既然保罗强调了3次3个层面， tetapi Paulus menekankan 3 aspek ini. 我们可以尝试从3个层面更深入的去理解耶稣的道成肉身。 Kita dari 3 aspek itu kita bisa lebih mengenal bagaimana Yesus Firman sudah menjadi daging. 从这个的神学的角度来看， Dari segi teologis kita melihat, 耶稣是取了最深， maka Yesus sudah 取了罪的身， menanggung sebagai seorang rupa seorang manusia berdosa. 他意思就是呢，不是以主的这个身份， Artinya dia tidak bukan dengan status sebagai Tuhan, 所以他是以仆人奴隶的身份。 tapi status sebagai seorang hamba, seorang budak. 难怪耶稣说：“我来不是要得人的服侍。” Sehingga Yesus tidak heran mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani. 主人是被服侍的， Buat Tuhan itu adalah untuk dilayani. 所以耶稣不是以主人的身份来。 Maka Yesus bukan dengan status sebagai seorang Tuhan datang. 耶稣说：“我来是要服侍， Tapi dia mengatakan, aku datang adalah untuk melayani. 是仆人的身份来服侍。” Adalah dengan status seorang hamba untuk datang melayani. 那么从人论的角度来看， Maka dari segi pandangan manusia kita lihat, 他有了人的样式， maka dia punya rupa seorang hamba. 他就是进入了一个新的存在的状态。 Maka dia masuk dalam satu kondisi keberadaan yang baru. 他原本是天上的， Yang tadinya itu dia milik di surga. 他道成肉身就成了人， Maka kalam sudah menjadi daging, dia menjadi manusia. 跟人一样的存在的状态， Maka dia dalam kondisi sama seperti manusia. 充满软弱，充满限制。 Penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. 最后从社会学角度来看， Dan terakhir dari segi sosial kita 我们 melihatnya. 观察耶稣的行事为人， Waktu kita mengamati perilaku daripada Tuhan Yesus, 你可以看到他肯定不是 AI， maka dia pastikan dia bukan sedih. Oh, dia bukan robot. Oh, sorry. 他是真真实实的人， Tetapi ada manusia yang sejati. 是有血有肉的真正的人。 Manusia yang punya darah, punya daging. 所以让我们看到耶稣放下他的己呢，是一个全然的放下， Maka kita lihat Yesus menanggalkan dirinya itu dia menanggalkan sepenuhnya. 他是彻彻底底的放下。 Maka dia dengan mengosongkan secara tuntas. 我们都知道他生在马槽，不是生在皇宫， Kita tahu bahwa dia lahir di kandang kuda, dia bukan di istana. 他住在人类当中， Dia tinggal di tengah-tengah manusia. 最后是最卑微的方式被钉死在十 Dan 字架 hanya 上。 begitu rendah, begitu hina, dia harus mati di atas kayu salib. 亲爱的弟兄姐妹，我们又如何呢？ Saudara, bagaimana dengan kita? 我们最难放下的就是我们的这个己。 Dan kita paling susah kita
lepaskan itu adalah diri kita sendiri. 因为我们从小就被培养，就是为了自己。 Karena kita sejak kecil kita sudah bina adalah semua demi kita sendiri. 所有的冲突都是因为自己太大了。 Dan semua bentrok itu muncul karena kita menganggap diri kita terlalu besar. 想想看，很多的冲突跟对错都没有关系的。 Dan coba kita bayangkan, pikirkan, banyak bentrokan itu tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. 如果有对错问题，我们要去争取。 Dan kalau ada persoalan benar salah, kita memperjuangkan. 但很多的冲突跟对错没有关 Tetapi 系， seringkali kebentrokan itu tidak ada hubungan dengan benar dan salah. 都是因为己太大了。 Adalah diri kita anggap terlalu besar. 求圣灵引导我们， Kiranya Roh Kudus menuntun kita, 重塑我们的思维， maka kembali membentuk pola pikir kita. 不自私，不自大，不自利， Kita tidak egois, kita tidak membesarkan diri, kita tidak mencari kepentingan sendiri. 让我们能够学习效法耶稣基督的榜 Biarlah 样， kita boleh belajar meneladani teladan dari Yesus. 全然放下自己的身段。 Dan biarlah kita melepaskan sendiri, mengosongkan diri. 想一下你上一次的不和，上一次的争吵， Dan coba kita bayangkan kali yang terakhir kita tidak rukun, kita ribut. 是不是因为自己放不下自己的身段， Adalah kita tidak bisa melepaskan, menanggalkan status kita. 放不下自己的脸面？ Kita tidak bisa melepaskan gengsi kita. 求主帮助我们改变我们的思维， Kiranya Tuhan tolong kita berubah pola pikir kita. 让我们才能够放下倒空自己， Dan kita bisa mengosongkan diri kita. 最后才能够降卑自己， Dan terakhir kita baru bisa merendahkan hati. 存心顺服，以至于死，并且死在十字架上。 Bahwa kita yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan. 这遇着耶稣，他降卑自己， Dan Yesus dia mengosongkan diri. 把这个己交托给神， Dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 意味着他就是凡事顺服神的旨意。 Karena dalam segala hal dia taat kepada pimpinan Tuhan. 耶稣原本他是高高在上，充满荣耀的， Dan Yesus tadinya itu dia tinggi di surga penuh dengan kemuliaan. 但他不认为这样一个的身份是必须紧抓不放， Tetapi dia tidak menganggap bahwa status itu harus dia pertahankan, tidak dia lepaskan. 所以耶稣他屈尊降卑， Maka Yesus dia merendahkan dirinya. 以至于死的地步， Dan bahkan dia menuju kematian. 甚至死在十字架 Dan 上。 bahkan mati di kayu salib. 我每次读到这段经，我都非常的感动， Dan setiap kali saya membaca ayat ini saya sangat terharu. 因为他不单是顺服， Karena dia bukan hanya taat, 他是全然的顺服，以至于死， dia taat sepenuhnya sampai mati. 不单是死， Bukan hanya mati, 更是死在十字架上。 bahkan mati di atas kayu salib. 我们都知道，这个十字架是最残酷的死法， Dan kita tahu bahwa kayu salib adalah satu cara penghukuman yang paling kejam. 耶稣可以选择不在第一世纪巴勒斯坦受死， Dan Yesus boleh memilih tidak di abad pertama menghadapi kematian di Palestina. 但是既然神的时间到了， Tetapi kalau memang waktunya Tuhan sudah tiba, 神有他的全盘的美意。 maka Tuhan dia punya rencananya yang indah. 既然神的时间到了， Dan kalau memang waktunya Tuhan sudah tiba, 即便是在第一世纪的巴勒斯坦的罗马统治的处境当中， dan sekalipun dalam keadaan di abad pertama, dalam situasi Palestina dikuasai oleh Romawi, 那个时候的这个奴仆的死法呢，是最残酷的死 maka 法。 pada zaman itu penghukuman seorang hamba itu yang paling keji. 他也顺服， Dia juga taat. 他不选择。 Dia tidak memilih. 神啊，好不好在21世纪才来？ Tuhan boleh tidak pada abad 21 baru datang. 因为21世纪的死法没那么残酷。 Karena penghukuman abad 21 tidak begitu kejam. 神说第一世纪时候到了， Tuhan mengatakan abad pertama waktunya sudah tiba. 耶稣他就顺服。 Maka Yesus dia taat.
亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 这不是求死的心态， ini bukan sikap hati untuk meminta mati, 这是愿意死的心态。 tetapi satu sikap hati rela untuk mati. 求死的心态就是绝望、过度沮丧。 Sikap hati minta mati itu ada satu kecewa, putus asa. 求死的心态就是失去了生存的意志。 Dan minta mati itu adalah satu kehilangan satu makna untuk hidup. 只求一死，好能够解脱， Dan meminta mati mengharapkan bisa terlepas daripada semua ini. 不是求死的心态， Dan bukan sikap hati meminta mati, 而是愿意死的心态。 tetapi satu sikap hati yang rela dan mau mati. 因为他有更高的使命跟目标。 Karena dia punya satu misi dan tujuan yang jauh lebih tinggi. 如果因为死而能够达到神的更高的目标， Dan oleh karena kematian bisa mencapai tujuan Tuhan yang jauh lebih tinggi, 耶稣愿意牺牲自己的性命。 maka Yesus rela untuk mengorbankan dirinya. 所以这边是展现出耶稣的一个的绝对的一个的顺服。 Maka di sini memancarkan satu ketaatan Yesus yang mutlak. 思维要先改变， Pemikiran kita harus berubah terlebih dahulu. 自然就会带出放下自己。 Dengan otomatis kita mau mengosongkan diri. 当我们放下自己，我们就可以全然的顺服 Waktu 神 kita 的 mau 带领。 mengosongkan diri, maka dengan demikian kita bisa taat sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. 在我们的现今的处境，应该不至于死。 Dalam kehidupan kita hari ini harusnya kita tidak menghadapi satu hukuman mati. 我们不需要到死的地步。 Dan kita tidak perlu sampai tahapan harus mati. 圣经的时期也顶多是可能流血的地步，不至于死。 Dan banyak juga bahasa hanya mencucurkan darah, tidak harus mencapai kematian. 我们在争吵当中，我们放下自己，肯定不至于流血。 Dan kita dalam peributan itu kita mengosongkan diri, pasti kita tidak sampai mencucurkan darah, berdarah-darah. 那求神帮助我们。 Kiranya Tuhan tolong kita. 很多时候我们说我愿意为神受苦，我愿意为神受苦。 Seringkali kita mengatakan kita mau menderita bagi Tuhan. 我们可能要去宣教，体验一下传福音的受苦。 Kita mungkin mau pergi misi, kita coba bagaimana kita menyelami penderitaan kesengsaraan di dalam misi. 但是却在平常日常生活当中不愿意为神吃亏。 Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mau rugi oleh karena Tuhan. 我们哪来说为神受苦呢？ Dan bagaimana kita bisa mengomong kita mau menderita bagi Tuhan? 你想想看，每一次的争吵， Coba engkau bayangkan setiap kali pertikaian, 你愿意放下， engkau mau melepaskan. 因为我愿意为主而受苦。 Karena saya rela demi Tuhan saya menderita. 你争不到很辛苦的， Engkau berjuang tidak bersaing, tidak bisa memperolehnya begitu susah. 你吵架吵输了很辛苦的， Engkau ribut, engkau kalah begitu sedih. 这是苦。 Itu satu kesusahan. 但我愿意为了耶稣基督，我放下， Itu satu kepahitan waktu saya rela demi Kristus saya melepaskan. 就是因为苦， Itu karena kepahitan itu. 因为耶稣也为我们受了苦， Karena Yesus juga demi kita dia harus menderita. 这是受苦的心态。 Itulah sikap hati untuk menderita. 所以不论教会也好， Maka baik gereja, 家里夫妻关系也 baik 好， relasi suami istri dalam rumah, 或者亲子关系也好， atau orang tua dan anak, 各样的关系， berbagai relasi. 让我们调整我们所认为的， Biarlah kita menata apa yang kita anggap. 让我们学习放下自己， Biarlah kita belajar bagaimana kita mengosongkan diri kita. 让我们看到有一个更高远的目标， Sehingga kita melihat punya satu tujuan yang jauh lebih tinggi, lebih jauh. 我们愿意以受苦的心态来面对。 Kita dengan rela punya satu hati siap untuk menderita, kita menghadapinya. 这我们就学习了谦卑，像耶稣基督。 Maka dengan demikian kita belajar kita rendah hati seperti Kristus. 在我们任何的关系当中都能够带来和好， Dalam relasi kita dengan apapun siapapun bisa mendatangkan satu kerukunan. 因为和好才能够带来建设， Dan karena kita rukunan itu baru kita bisa memancarkan keindahan. 争吵只带来破坏。 Bahwa kalau keributan ketika mendatangkan kehancuran. 让我们以基督的心来维持我们关系的和好。 Biarlah kita dengan satu hati Kristus kita mempertahankan, membina relasi kita dengan sesama kita. 但愿这一次的受难节，我们可以有这样的一个的学习。 Dan kiranya kesenangan Tuhan kali ini kita boleh belajar demikian. 第一个是先所认为的， Yang pertama kita lebih dulu kita menganggap.
才来看如何学习放下自己。 Lalu kita belajar bagaimana kita mengosongkan diri, melepaskan diri. 最后，希望我们能够降卑，全然的顺服， Terakhir kita bisa merendahkan hati kita, kita taat sepenuhnya. 思维的改变， Pemikiran yang berubah. 才能够身端的方向。 Dan kita bisa belajar bagaimana kita melepaskan, mengosongkan. 最后带出一个受苦的心智。 Terakhir dengan sikap hati tekad untuk menderita. 我们一起祷告， Mari kita bersama-sama berdoa. 耶稣，我们来到你的面前， Tuhan Yesus, kami datang ke 我 hadapan-Mu. 们再次的纪念你的受难。 Sekali lagi Tuhan, kami memperingati kesengsaraan-Mu. 哦，主啊，原来你的心是这么样的一个心。 Ya Tuhan, hati-Mu adalah hati yang bagaimana? 主啊，你帮助我们， Ya Tuhan, tolonglah kami. 调整我们的心， Bagaimana kami menata kembali hati kami, 让我们能够学习放下自己， sehingga kami boleh belajar melepaskan diri kami. 才能够有受苦的心智。 Kami baru bisa punya satu tekad hati yang mau menderita. 让我们不论到哪里去都能够带来和好， Biarlah kami kemanapun juga kami pergi bisa mendatangkan satu kebaikan dan kerukunan, 都能够带来建设。 dan boleh mendatangkan sesuatu yang baik. 愿你的荣耀被高举。 Kiranya kemuliaan-Mu ditinggikan. 奉靠耶稣基督宝贵的名求 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.